Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Fatin Farhana binti Muhammad Khalil. Nombor matrik 98934. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifana Suha binti Busman. Nombor matrik 101736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anissa binti Musa, nombor matrik 74150. Nama Nur Atirah binti Kadir, nombor matrik 100302. Nama saya Anis Ridwani binti Rukman, nombor matrik 97271. Untuk projek khas bersama komuniti, kami akan menganjurkan Kamit Sayang Jawi yang bermaksud Saya Sayang Jawi akan dianjurkan di Kampung Sambir, Asajaya pada 18 Mei 2024. Tulisan Jawi adalah satu seni tulisan yang telah berabad lamanya di Nusantara. Kemunculannya adalah terkait rapat dengan kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Tulisan Jawi berasal daripada bahasa Arab dan huruf-huruf Arab dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Walaupun penggunaan tulisan Jawi telah berkurang seiring dengan perkembangan teknologi, jadi seni tulisan Jawi terus memainkan peranan penting dalam memelihara identiti budaya dan agama di Asia Tenggara. Oleh itu, kami ingin menganjurkan program Kami Sayang Jawi untuk memastikan masyarakat tidak melupakan seni tulisan Jawi. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mempelajari seni tulisan Jawi. Antara objektif program ini ialah yang pertama, dapat membentuk kemahiran komunikasi yang berkesan dalam kalangan masyarakat dan mahasiswa. Contohnya, apabila aktiviti-aktiviti di program ini dijalankan, kita memerlukan komunikasi yang baik supaya dapat menjalankan aktiviti ini dengan lancar. Objektif kedua ialah dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk mempamerkan profesionalisme mengikut bidang dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan dengan efektif. Hal ini penting sebagai persediaan di alam pekerjaan kelak. Objektif ketiga ialah dapat membentuk hubungan yang baik dengan masyarakat yang berbilang kaum dan budaya. Apabila kita mengenali lebih banyak budaya kaum lain, secara tidak langsung kita akan lebih menghormati adat dan budaya yang terdapat di negara kita. Baiklah, seterusnya kita terus ke tentatif program bagi projek Hasil Tulisan Jawi ini. Kita akan jalankan program ini dari jam 7 pagi sehingga jam 2 petang pada 18 Mei 2024 anggarannya. Dan apa sahaja aktiviti yang kita akan lakukan, saya akan terangkan di sini dan semua pihak yang terlibat. Baiklah, dari jam 7 pagi tersebut dianggarkan kita berkumpul bersama-sama semua pelajar seni tulisan Jawi beserta dan bersama para pensyarah yang terlibat. Kita akan berkumpul jam 7 pagi dan bergerak ke kampung tersebut dan dianggarkan tiba di kampung tersebut pada jam 8 pagi. Pada jam 8 pagi, kita akan bermula dengan aktiviti senam robik yang akan diketuai oleh AJK yang terlibat dan kemudian kita akan proceed dengan pendaftaran peserta. Pendaftaran peserta ini juga akan di-handle oleh AJK pendaftaran dan akan memastikan semua peserta, semua AJK berada pada tempat kejadian. Kemudian pada jam 9.30 setelah selesai sarapan, setelah selesai senam robik, kita akan terus ke aktiviti yang pertama iaitu pertandingan yang pertama, pertandingan Find It. Pertandingan Find It akan dijalankan dari jam 9.30 pagi sehingga 10.30 pagi dan dianggarkan setiap pertandingan yang kita laksanakan dilakukan selama 1 jam sahaja. Setelah selesai pertandingan Find It, kita akan proceed kepada pertandingan yang kedua iaitu pertandingan Jarumi dan diikuti pertandingan yang ketiga pada jam 11.30 pagi iaitu pertandingan tulisan khat iaitu pertandingan kaligrafi. Dan setelah selesai semua pertandingan, kita akan bergerak kepada penilaian juri iaitu pada jam 11.30 sehingga jam 12.30 hari. Setelah semua pertandingan selesai dijalankan, kita akan proceed kepada aktiviti seterusnya iaitu penilaian juri dari jam 12.30 hari sehingga jam 1 petang. Setelah selesai penilaian juri pada jam 1 petang, kita akan terus kepada majlis penutup yang akan diadakan pada jam 1 petang hingga dianggarkan 1.30 petang. Dan sepanjang majlis penutup tersebut, kita akan adakan majlis penyampaian hadiah, ucapan daripada penganjur dan sesi bergambar bersama pihak yang terlibat. Dan terutamanya pihak penganjur serta peserta-peserta daripada pusat tahfiz di Kampung Asajaya.
Dan setelah selesai majlis penutupan, kita akan minta kepada semua pihak yang ada di tempat kejadian untuk ambil makanan tengah hari dan majlis bersurai pada jam 2 petang. Okey, saya akan terangkan bagaimana pertandingan Find It akan dijalankan. Okey, untuk pertandingan Find It ni, para peserta yang terdiri daripada berkumpulan, di mana satu kumpulan terdapat 2 ahli sahaja dibenarkan, dan kedua-dua ahli ni perlu melengkapkan perkataan yang tidak lengkap. Okey, bayangkan dekat papan putih di hadapan kelas ataupun ruang pertandingan, kita akan letak dua perkataan. Dua perkataan yang berbeza, satu dalam tulisan Rumi dan satu dalam tulisan Jawi. Dan kedua-dua perkataan tersebut terdapat beberapa huruf yang hilang, dan huruf tersebut ada di dalam kotak yang disediakan, dan para peserta dalam setiap kumpulan perlu mencari huruf yang betul dan lekatkan di papan putih ataupun tempat yang disediakan untuk melengkapkan perkataan tersebut. Dan kedua-dua perkataan tersebut perlulah betul apabila menjawab, dan penilaian akan dibuat berdasarkan waktu ataupun kepantasan masa dan tepatnya jawapan yang dilakukan, yang dipilih oleh para peserta. Pertandingan yang kedua pula adalah pertandingan Jarumi. Okey, pertandingan Jarumi ni pertandingannya macam mana? Okey, Jarumi. Ja tu daripada perkataan Jawi dipendekkan dan digabungkan dengan Rumi. Jadi ia pertandingan Jarumi. Pelaksanaannya adalah di mana para peserta akan diberikan beberapa perkataan dalam Rumi dan mereka perlu jawikan perkataan tersebut dan perlu menyusun perkataan tersebut menjadi satu ayat yang lengkap. Okey, jadi kita akan nilai juga para peserta berdasarkan kepantasan masa mereka menyelesaikan tugasan dan ketepatan jawapan yang mereka berikan, dan sama ada betul tak susunan ayat daripada perkataan tersebut dan betul tak ejaan daripada apa yang mereka jawikan daripada perkataan Rumi tersebut. Baiklah, untuk aktiviti ataupun pertandingan yang ketiga, iaitu pertandingan kaligrafi tulisan khat. Kami laksanakan ia sebagaimana kami memberikan satu ayat Al-Quran yang ditulis dalam 2 jenis khat, iaitu khat nasah dan khat thuluth. Para peserta akan diberikan bahan-bahan seperti kad manila, kertas A4 dan pen khat, beserta keperluan tambahan seperti pen warna, warna air dan pen marker berwarna, di mana para peserta boleh menghias hasil kaligrafi ataupun tulisan khat mereka dengan bahan-bahan yang diberikan dalam tempoh 1 jam sahaja. Seterusnya kita pergi kepada anggaran kewangan bagi projek khusus seni tulisan Jawi ini. Yang pertama iaitu kertas A4 230 GSM, di mana kita memerlukan sebanyak satu set sahaja yang bernilai RM15, di mana kertas A4 ini kita gunakan untuk keperluan pertandingan dan kita akan gunakan juga untuk penghasilan sijil bagi para peserta dan juga para AJK yang terlibat. Kemudian barang kedua yang kita perlukan adalah pen khat. Okey, pen khat ni berjumlah 20 batang pen sahaja yang kita gunakan, di mana keperluan 20 batang ni adalah untuk pertandingan dan untuk para peserta yang menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh pelajar seni tulisan Jawi. Dan yang ketiga adalah kad manila. Kad manila ini juga sama, kita gunakan, kita beli untuk keperluan pertandingan. Dan yang keempat adalah banner. Banner ni untuk menunjukkan kita menjalankan aktiviti, menjalankan program di madrasah yang telah dipilih di Kampung Asajaya, Kampung Sanbeh. Dan barang yang kelima iaitu hamper. Hamper ni khusus untuk para pemenang lah, di mana setiap pertandingan kita akan ada tempat pertama, kedua dan ketiga, beserta ada sagu hati, dan semua peserta yang terlibat akan menerima sagu hati. Dan barang yang terakhir ataupun keperluan kewangan yang terakhir adalah bahagian makanan dan minuman lah semestinya, di mana sarapan kita akan mengkhususkan sebanyak RM5 bagi setiap kepala setiap seorang, dan makan tengah hari sebanyak 110 orang yang bernilai RM8 untuk seorang. Dan total bagi jumlah kewangan kita dianggarkan sebanyak RM2,131.
Dana keperluan sebanyak RM2,131 ini akan dipohon ke Pusat Pembangunan Pelajar PPP bagi meluluskan kertas kerja ini, dan kemudian kita akan dapat laksanakan program di Kampung Sambir Asarjaya seperti yang telah dirancang. Saya akan membentangkan senarai skop tugas yang telah dilaksanakan dalam kertas kerja dari kumpulan kami. Untuk yang pertama adalah pengarah. Pengarah diwakili oleh Fatin Farhana binti Muhammad Khalil. Dia telah membuat tentatif program dan anggaran kewangan untuk projek khas yang akan dilaksanakan nanti. Dan dalam tentatif program itu terdapat senarai aktiviti yang akan dilaksanakan, dan bagi kewangan pula adalah untuk digunakan membeli barang-barang ataupun keperluan yang akan digunakan pada hari pelaksanaan projek khas tersebut. Yang kedua pula adalah timbalan pengarah, iaitu Adisah binti Musa. Dia telah membuat sinopsis dan pengenalan dalam kertas kerja kami, iaitu untuk menceritakan latar belakang tulisan Jawi dan untuk menerangkan latar belakang dan proses projek ini berlangsung. Itu adalah untuk sinopsis. Dan Anissa juga merupakan pelaksana pertandingan Point 8 yang telah dicadangkan oleh kumpulan kami lah. Dan yang ketiga adalah bendahari. Bendahari adalah Anis Ridwani binti Rukman. Dia telah membuat objektif dalam kertas kerja kami, dan beliau sudah mencadangkan ketetapan waktu dan kumpulan sasaran yang akan disasarkanlah pada hari melaksanakan projek khas nanti. Dan contohnya sasaran kumpulan tu adalah dari antara pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan yang keempat pula adalah setiausaha. Setiausaha adalah diri saya, iaitu Ifan Nasuha binti Usman. Saya telah menyenaraikan ahli jawatan kuasa dalam kumpulan saya dan menjelaskan senarai skop tugas yang telah mereka lakukan. Dan yang keempat pula adalah ahli jawatan kuasa pelaksana. Ahli jawatan kuasa pelaksana adalah Nur Atirah binti Kadir. Beliau telah membuat penutup untuk kertas kerja yang kami cadangkan untuk projek khas nanti. Penutup itu dibuat adalah untuk membuat harapan pada capaian projek yang akan dilaksanakan nanti. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Harapan bagi program Kamek Sayang Jawi ini ialah untuk memartabatkan lagi tulisan Jawi dalam kehidupan masyarakat zaman arus pemodenan ini. Selain itu, untuk menyeru masyarakat supaya memperbagaikan lagi program dan aktiviti berkaitan Jawi dalam kehidupan masyarakat.